Salam sejahtera dan selamat petang kepada pensyarah yang saya hormati, iaitu Encik Tony Faridi Bagang dan kawan-kawan semua. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Ahli-ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Nur Wahidah binti Abdullah, nombor matrik 276425, Awang Muhammad Ridwan bin Yusuf, nombor matrik 275933, dan Rochester Anak Ampah, nombor matrik 276191. Untuk tugasan kumpulan 1002 bagi subjek GMGA 1024, Politik dan Pentadbiran, kumpulan kami telah memilih tajuk Isu Lompat Parti di kalangan ahli politik Malaysia. Pengenalan, definisi sistem kerajaan dan sistem pemerintahan kerajaan. Sistem kerajaan memainkan peranan penting dalam mengawal selia dan mengelola semua aspek pentadbiran negara. Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Dalam demokrasi berparlimen, parti politik bersaing untuk memenangi majoriti kerusi dalam pilihan raya umum. Peranan sistem pemerintahan adalah menentukan bidang politik, ekonomi, pembangunan sosial dan lain-lain. Contoh, sistem pemerintahan Malaysia, sistem parlimen dengan pilihan raya umum bagi memilih wakil rakyat di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri iaitu DUN. Sistem pemerintahan demokrasi dan berparlimen. Peranan wakil rakyat. Wakil rakyat memainkan peranan penting dalam mewakili rakyat di Parlimen. Mereka seharusnya memiliki kepribadian yang dapat menarik perhatian rakyat. Tanggungjawab mereka termasuk membuat keputusan dan membentuk dasar yang mempengaruhi masyarakat. Kepercayaan rakyat terhadap wakil rakyat dipengaruhi oleh prestasi mereka dalam perkhidmatan kepada masyarakat. Kepentingan parti politik. Parti politik adalah entiti penting dalam sistem politik negara. Mereka menyediakan platform untuk pengundi menyatukan pandangan politik. Parti politik memainkan peranan dalam membentuk dasar awam dan mempengaruhi proses membuat keputusan. Sokongan pilihan raya terhadap parti mencerminkan legitimasi mereka dalam sistem politik. Pengenalan kepada isu lompat parti. Lompat parti merujuk kepada ahli politik meninggalkan parti semasa untuk menyertai parti lain atau menjadi bebas. Fenomena ini boleh berlaku disebabkan perbezaan ideologi, peluang politik yang lebih baik atau faktor pribadi. Lompat parti mempengaruhi dinamik politik dengan mengubah majoriti atau minoriti di parlimen. Keputusan lompat parti seringkali dipertikaikan terutama jika dilakukan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk mewakili kepentingan parti. Implikasi dan dinamik lompat parti. Lompat parti boleh menimbulkan persoalan kestabilan politik negara. Perubahan dalam komposisi parlimen boleh mempengaruhi pembentukan kerajaan atau kelancaran pelaksanaan dasar. Beberapa kes lompat parti berlaku atas dasar prinsip atau kepercayaan mendalam terhadap sesuatu isu. Di negara yang mengamalkan sistem parti politik, lompat parti sering menjadi strategi untuk mencapai matlamat politik tertentu. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya serahkan untuk pembentangan seterusnya kepada Encik Awang Muhammad Ridwan bin Yusuf. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Nur Wahidah. Saya Awang Muhammad Ridwan bin Yusuf, nombor matrik 275933. Isu lompat parti. Contoh mengenai isu lompat parti di Malaysia. Isu lompat parti di Malaysia mencerminkan dinamik kompleks dalam politik tempatan. Beberapa contoh terkenal termasuk perpindahan ahli politik seperti Azmin Ali dan Muhyiddin Yassin ke Parti Bersatu. Lompat parti boleh memberi kebaikan seperti
pembolehan kepada ahli parlimen untuk mewakili lebih baik kepentingan pengundi. Walau bagaimanapun, ia juga boleh menimbulkan ketidakstabilan politik dan kehilangan kepercayaan terhadap proses politik. Faktor-faktor yang mendorong ahli politik melompat parti. Ahli politik melompat parti atas beberapa faktor, termasuk peluang politik yang lebih baik. Peluang ini mungkin termasuk kedudukan dalam kerajaan atau peluang maju dalam kerjaya politik. Selain itu, perubahan dalam ideologi parti juga boleh mempengaruhi keputusan melompat parti. Konflik dalaman dalam parti boleh mendorong mereka mencari suasana politik yang lebih stabil atau harmoni. Rasa tidak puas hati terhadap prestasi atau keputusan pimpinan parti lama seringkali menjadi faktor utama. Ahli politik mungkin melihat parti lain sebagai lebih berwibawa atau lebih sesuai dengan kehendak mereka. Tawaran insentif seperti sokongan, kewangan atau janji politik juga boleh mempengaruhi keputusan melompat parti. Pengaruh pribadi individu lain termasuk tokoh politik atau ahli perniagaan kaya turut memainkan peranan dalam keputusan untuk melompat parti. Kesan-kesan lompat parti terhadap politik Malaysia. Lompat parti mengubah komposisi kuasa di parlimen atau kerajaan, mengganggu kestabilan politik. Perubahan majoriti boleh menyebabkan ketidakpastian dalam pentadbiran negara. Ini memberi impak besar terhadap keupayaan kerajaan untuk melaksana dasar dengan berkesan. Mengurangkan kepercayaan orang ramai, memperdalamkan polarisasi politik. Implikasi moral dan kehilangan kepercayaan awam. Lompat parti sering dilihat tidak bermoral dan tidak mempertimbangkan kepentingan awam. Tindakan ini boleh mengakibatkan kehilangannya kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Kepercayaan awam terhadap proses demokrasi juga boleh terjejas akibat fenomena ini. Dominasi kepentingan individu dalam politik Malaysia. Fenomena lompat parti mengukuhkan persepsi bahawa politik Malaysia didominasi oleh kepentingan individu. Prinsip ideologi dan kepentingan masyarakat keseluruhan seringkali terpinggir. Ini berpotensi mengurangkan minat awam dalam politik dan penyertaan dalam proses demokrasi. Cabaran integriti politik dalam polarisasi. Lompat parti menimbulkan persoalan tentang integriti politik di dalam Malaysia. Ahli politik kadangkala dilihat lebih mementingkan kuasa dan keuntungan peribadi. Fenomena ini juga dapat memperdalamkan polarisasi politik di negara, menghalang kerjasama parti dalam menyelesaikan masalah negara. Dan seterusnya saya serahkan kepada Encik Rochester. Terima kasih Saudara Awang Muhammad Ridwan. Saya Rochester, nombor matrik 276-191. Pengukuhan prinsip dan etika politik. Cara mengurangkan fenomena lompat parti. Pengukuhan prinsip dan etika politik penting untuk mengurangkan fenomena lompat parti. Latihan etika politik dan kod etika yang ketat boleh meningkatkan sedaran ahli parlimen tentang pentingnya integriti politik. Ini akan membantu mengekalkan kesetiaan terhadap parti dan mengurangkan insentif untuk melompat parti. Penguatkuasaan undang-undang yang ketat. Penguatkuasaan undang-undang yang ketat perlu dilaksanakan untuk menghalang lompat parti. Hukuman yang sesuai perlu dikenakan kepada ahli politik yang melanggar peraturan parti atau undang-undang negara. Ini termasuk kehilangan jawatan politik atau denda yang berat sebagai penalti. Pembaharuan sistem politik. Pembaharuan sistem politik seperti sistem pilihan raya yang lebih berkadar boleh mengurangkan tekanan ke atas individu untuk melompat parti. Peranan institusi parlimen perlu dikoordinasikan untuk mengurangkan pengaruh individu dalam proses politik.
Meningkatkan ketulusan dalam proses politik juga penting untuk mengurangkan insiden lompat parti. Seterusnya, penglibatan masyarakat sipil dan pendidikan politik. Penglibatan masyarakat sipil dalam pemantauan politik dapat meningkatkan accountability dan kesedaran terhadap praktik politik yang tidak beretika. Pendidikan politik yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan kestabilan politik dan kesetiaan parti. Langkah-langkah ini jika dilaksanakan dengan berkesan dapat membantu mengurangkan fenomena lompat parti di Malaysia. Penyelidikan isu lompat parti di Malaysia. Isu lompat parti di Malaysia dalam kalangan pakar politik Malaysia merupakan fenomena yang kompleks dan ketara sehingga mencetuskan kontroversi dan spekulasi dalam arena politik tanah air. Faktor seperti perubahan dinamik politik dan kuasa, konflik dalaman dan inisiatif individu memainkan peranan dalam menggalakkan ahli parti melompat ke parti lain. Strategi mengurangkan fenomena lompat parti. Bagi mengurangkan fenomena lompat parti, beberapa langkah-langkah seperti berikut telah dicadangkan. Pertama, memperkukuh integriti politik. Kedua, meningkatkan accountability. Ketiga, mereformasi sistem politik. Dan keempat, menambah baik pendidikan politik. Rumusan harapan untuk masa depan. Melalui tindakan ini diharapkan dapat memperkukuhkan integriti sistem politik di Malaysia dan mengurangkan kejadian lompat parti yang merugikan. Hanya dengan usaha bersama kita boleh membina sistem politik yang stabil dan merealisasikan demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik di Malaysia. Sekian, terima kasih.